Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhan, kurniakanlah kepadaku daripada anak yang soleh, sebagai pengganti dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu biqulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan seorang anak, iaitu Ismail. Seorang anak yang amat sabar dan yang lembut, yang lemah lembut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam surah As-Saffat ayat 100 dan 101 ini, Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tak dapat anak, so tak adalah penyambung risalah yang nak digantikan untuk menggantikan beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah perkenankan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniakan zuriat. Maka Allah bagi berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kurniaan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim telah berkata segala puji bagi Allah dalam surah Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Ayat 39. Ayat 40, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi Nabi Ibrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada aku, kata Nabi Ibrahim, di hari tuaku, Ismail dan juga Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar doaku, memperkenankan doa. Dan Nabi Ibrahim dapat anak, dengan gembira sekali. Nabi Ibrahim telah berdoa, sentiasa berdoa, supaya Allah pelihara anak, dan juga cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Maknanya kat sini, anak itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang cukup bernilai kepada kita. Anak adalah aset kita di akhirat nanti. Di dunia juga. Di dunia kalau kita didik anak dengan baik, insya-Allah anak-anak kita tidak akan melupakan kita. Bila kita didik dengan ajaran Islam yang benar, mereka tidak akan lupakan kita. Mereka akan sentiasa berbakti dan berdoa kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana anak ini merupakan aset kepada kita, saya nak kongsikan bagaimana metod pendidikan Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW menggunakan metod menampilkan ataupun menunjukkan qudwah ataupun akhlak yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik, bagi sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi ni, Nabi SAW disebut dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, karya Ibnu Hajar, disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, bahawasanya Rasulullah SAW pernah mengutuskan Amr bin Al-As kepada Al-Julanda, Malik, Uthman, Uman, Waqsimah
untuk mengajaknya memeluk agama Islam. Ya, lalu ia berkata, sesungguhnya dia, Amru bin Al-As, telah menunjukkan kepadaku seorang Nabi yang ummi. Sungguh baginda tidak pernah menyuruh suatu kebaikan sebelum baginda sendiri melakukan. Dan baginda tidak akan melarang sesuatu kejahatan, melainkan baginda sendiri terlebih dahulu meninggalkan kejahatan tersebut. Baginda tidak pernah pun bercakap kotor ketika mana baginda dikalahkan. Dan baginda tidak pernah sombong walaupun baginda memegang tampuk kekuasaan, jawatan tinggi, tak pernah pun jawatan sebagai ketua negara, Perdana Menteri, Presiden, ketua negara. Tapi Nabi tidak pernah menunjukkan sikap sombong. Dan Nabi tidak pernah pun mengeluarkan kata-kata yang kotor, sekalipun baginda kalah. Baik, baginda juga sentiasa melaksanakan janji. Oleh itu, tuan-tuan dan puan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam kitab Al-I'tisam, sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Oleh kerana itu, baginda sentiasa menerapkan wahyu Al-Quran ke atas dirinya sehingga setiap ilmu dan amalnya sentiasa sesuai, selaras dengan Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, Rasulullah SAW mendidik secara bertahap, dalam memberikan pengajaran, dalam memberikan pelajaran kepada pembelajaran kepada para sahabat, kepada individu yang Rasulullah nak didik. Rasulullah tengok kepada tahap, Rasulullah mengikut tahap. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jundub Ibnu Abdillah, dia berkata, sewaktu kami masih remaja, kami pernah belajar bersama Rasulullah SAW. Kami mempelajari keimanan terlebih dahulu sebelum kami mempelajari Al-Quran. Jadi Rasulullah ajar keimanan terlebih dahulu sebelum Rasulullah mengajar Al-Quran kepada para sahabat, kepada anak didik Rasulullah SAW. Sehingga kami telah mempelajari Al-Quran, maka keimanan kami akan semakin bertambah. Mula-mula belajar keimanan ini. Apapun dalam memberikan ilmu akidah itu sangat penting. Barulah disusuli dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuklah ilmu Al-Quran. Jadi bertahap. Mana mungkin kita belajar sekaligus, sehingga tanpa tahap, sekiranya kita mengajar tanpa bertahap, kemungkinan orang yang kita didik itu susah untuk menerima pelajaran itu dengan baik. Baik, yang ketiga ialah Rasulullah SAW akan memerhatikan situasi dan juga keadaan anak didik baginda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Mas'ud mengingatkan manusia, selalu mengingatkan manusia, selalu bagi peringatan kepada orang, setiap hari Khamis, dalam riwayat inilah diriwayatkan oleh Bukhari. Maka seorang lelaki berkata kepada Ibnu Mas'ud, hai Abu Abdurrahman, gelaran kepada Ibnu Mas'ud, sungguh kami menyukai perkataanmu dan selalu merindukannya. Maka demi kecintaan kami akan menjadi lebih baik jika engkau menasihati kami setiap hari. Dia kemudian berkata, Ibnu Mas'ud kata, aku tak nak kalian bosan, dan sesungguhnya aku berusaha untuk menjaga, iaitu memahami waktu dan keadaan kalian sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya.
Hal itu tidak lain demi menjadikan kalian agar tidak bosan. Jadi itu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud menggunakan kaedah Rasulullah SAW ni dalam mendidik anak didik beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 3 metod pendidikan Rasulullah SAW yang dapat saya kongsikan dalam waktu yang singkat ini, dan semoga di sana kita menjadikan metod ini untuk mendidik anak-anak kita sedari waktu kecil sehinggalah mereka dewasa. Dan metod ini kita harapkan dapat membantu kita dalam melahirkan anak-anak yang dapat menggantikan kita, menyebarkan dakwah Islam dan menjadi aset kepada kita di hari akhirat nanti. Untuk itu aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.